Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti, lepas tu kakak tu kata, daripada arah depan tadi dia semakin menjauh kan, tapi daripada arah side mirror ni, dari arah belakang, semakin dekat dengan motor dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana yang baru sampai ke Sembang Kopi pun saya nak ucapkan selamat datang. Semoga anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda 4 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kisah seram kita yang pertama ini datangnya daripada negara jiran kita. Nama pengirim kita ni iaitu Encik Saidon. Encik Saidon ni tinggal di satu kawasan iaitu di Bogor, di negara Indonesia. Okey. Dia ingin berkongsi satu pengalaman seram yang mana kejadian ni berlaku dah lama. Waktu tu dia masih SMA lagi. SMA ni kalau kat sini mungkin sekolah menengah kot. Budak-budak remaja kan, belasan tahun. Dan waktu tu dia nakal. Ini ditulis dalam email lah. Waktu tu dia nakal. Dia jenis yang suka lepak dengan kawan-kawan, naik motor, macam tu. Yelah budak-budak muda. Tapi dia tinggal di kawasan kampung. So biasanya dia lepak pun dekat warung, ataupun kedai minum lah, kedai minum, ataupun dekat rumah salah seorang daripada kawan-kawan dia. Pernah ada satu hari ni, dipendekkan cerita, petang tu dia jumpa dengan kawan-kawan dia. Yang mana kawan-kawan dia tengah lepak di satu pondok tepi jalan dekat kampung dia. Yang mana bila dia sampai dekat pondok tu, kawan-kawan dia macam tengah berbincang sesuatu. So dia pun tanya, bincang apa ni kan? Apa yang dia terlepas? So kawan-kawan dia kata tak ada, dia bincang malam ni nak lepak dekat mana. Sebab keesokan harinya hari tak sekolah. Maknanya mungkin kalau kita kat sini mungkin macam hari Sabtu kot, macam tu. So hari tak sekolah, malam tu dia orang nak balik lambat lah. Kita nak lepak sampai mungkin 2-3 pagi mungkin lah. Jadi kawan dia kata jom kita lepak warung. Tapi disebabkan dia orang ni masih bersekolah, ada yang tak ada duit lah. Susah lah kan, tak ada duit. Macam nak lepak warung kalau tak ada duit? So salah seorang daripada kawan Cik Saidon ni, dia bagi idea lah. Apa kata kita lepak rumah Sandri? Sandri ni salah seorang daripada kawan dia, tapi kampung seberang ataupun kampung sebelah. Dia orang tak duduk satu kampung. So diorang bincang-bincang, diorang kata boleh ke lepak rumah Sandri? Boleh, Sandri okey je. Lagipun mak ayah dia tak ada. Okey lah, boleh lah. Kalau macam tu diorang sepakat lah untuk lepak rumah si Sandri ni. Dia pun call, ataupun kawan-kawan ni pun call lah si Sandri ni. Sandri kata okey. So diorang pun bergerak lah balik ke rumah masing-masing. Bila balik ke rumah masing-masing, si Saidon ni dia sampai je rumah, dia mandi dan kemudian dia mandi lepak rumah lebih-lebih kurang, dia nak keluar balik lepas maghrib. Waktu tu kawan-kawan dia ni dah tunggu dekat depan rumah dia untuk bergerak sekali lah naik motor pergi ke rumah Sandri ni. Tapi si Saidon ni pula waktu dia nak keluar depan pintu, dia dihalang oleh ayah dia. Yang mana ayah dia marah lah, nak pergi mana lagi kan. Duduk rumah sekejap je, baru balik tadi, lepas tu nak keluar balik. Si Saidon ni cakap dia nak lepak rumah kawan dia. So ayah dia kata tak boleh,
Tak boleh, duduk rumah belajar. Kan masih sekolah lagi. Si Saidon ni tetap berkeras lah dia nak keluar. Bapak dia cakap kalau nak keluar boleh, tapi kena keluar lepas waktu isyak baru boleh keluar. Lepas maghrib ni jangan keluar. Dengan tak solat maghribnya, dia membebel lah dekat si Saidon ni. So Saidon ni kata nak tak nak dia terpaksa lah. Sebab kalau kalau dia tak bersetuju dengan bapak dia tak boleh keluar langsung. So dia keluar rumah, dia jumpa kawan-kawan dia. Dia cakap dengan kawan-kawan dia, korang jalanlah dulu, nanti aku gerak kemudian. Dia akan menyusul lah nanti. So si Saidon ni masuk balik dalam rumah, kawan-kawan dia pun jalanlah dulu. Lepas saja solat maghrib, lepas je solat isyak, dia terus jumpa bapak dia balik semula. Dan dia cakap dengan bapak dia lah, boleh tak nak keluar, nak lepak rumah si Sandri ni. So bapak dia kata dah malam ni. Dia kata alah boleh lah, tadi kata lepas isyak. Dia kata macam tu. Yelah pergilah, tapi jangan balik lewat. Sebelum tengah malam mesti sampai rumah. So dia terpaksa iyalah setuju. Sebab kalau dia tak setuju, dia tak boleh lah keluar kan. So dia pun setuju dan kemudian dia ambil kunci motor dia, start motor, mulakan perjalanan untuk pergi ke rumah kawan dia. Nak pergi ke kampung sebelah ni ada dua jalan. Cik Saidon kata satu jalan besar, yang mana jalan besar ni makan masa mungkin 20-25 minit. Sebab dia macam membelok tau, macam ni. Tapi jalan ni jalan besar lah, ada lampu apa semua. Satu lagi jalan shortcut yang mungkin 10 minit dah boleh sampai, iaitu jalan yang melalui di antara kedua kebun. Jalan kebun ni macam kita tahu lah, jalan tu tak ada lampu satu hal. Dia tak ada jalan tar, tak ada. Dia tanah aja. So si Saidon ni dia terfikir tau, nak pergi jalan besar ke nak pergi ikut jalan shortcut. Sebab kalau nak ikut jalan besar lambat lah, dia pun dah keluar lambat kan. So bila lama kelamaan dia fikir, tak apalah, lalu jalan kebun je lah, cepat sampai. Dia pun masuk ke laluan untuk pergi ke jalan kebun ni. Bila sampai saja depan kebun ni dan nak masuk tau ke jalan ni, dia berhenti. Sebab dia kata dia tak tahu kenapa dia tak sedap hati, satu. Kedua, dia rasa takut. Sebab selalunya di jalan beramai-ramai, ini di jalan sorang-sorang. Lepas tu dia nak lalu jalan kebun pula, gelap. Lagilah dia jadi takut kan. So bila dia fikir-fikir, dengan rasa berkobar-kobar nak lepak rumah kawan ni, dia pun teruskan jugalah perjalanan masuk ke jalan kebun. Ini adalah kesilapan dia lah, pada saya lah. Okay? Kesilapan dia bila dia masuk je, dia mulakan perjalanan, tak boleh laju lah sebab jalan kebun kan. Pelan, tiba-tiba sampai di pertengahan perjalanan, dia berhenti tau. Dia berhenti bukan sebab dia punya enjin mati ke tak, enjin dia okey je. Dia berhenti tengah jalan sebab dia nampak di tengah-tengah jalan seolah-olah macam ada orang berdiri menghalangi jalan dia. Menghalangi jalan dia. Jalan kebun ni, si Saidon ni cakap kecil sangat, hanya boleh 2 motor berselisih tu je. Sebiji kereta pun tak muat. Punya kecil jalan ni. So kalau dia nak teruskan perjalanan, dia kena melalui lah, orang kata, susuk tubuh ni tadi. Tapi disebabkan dia ada perasaan takut tu, jadi dia kata apa yang berdiri di depan dia ni. Makin lama dia amati, nampak memang macam orang. Tapi makin lama dia amati entiti ni, dia kata macam perempuan pun ada. So bila dia kata macam mana dia nak semakin dekat, dia takut. Jadi dia terfikir, dia dapat satu idea, tukarlah switch daripada lampu biasa ke lampu tinggi. Motor kan ada, motor ke kereta dia ada dua kan, satu lampu rendah, satu lampu tinggi. Kalau dia switch ke lampu tinggi, sudah tentu lampu ni akan menjangkau lebih jauh. Boleh nampak lah apa yang ada kat depan dia, sebab benda tu taklah dekat dengan dia pun, jauh juga. So dia switch. Bila dia switch je, dia tukar balik ke lampu rendah. Dan apa yang dia nampak waktu dia switch tu adalah satu susuk tubuh yang dia kata rupanya digelar dalam email sebagai Kunti. Kunti ni seolah-olah ingin melintas jalan, tapi dia berhenti di tengah-tengah jalan. Maknanya dia nampak daripada tepi lah. So saya ada search jugalah pasal Kunti ni kan. Kunti ni macam
Kat sini Cik Pun lah. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi ni dia orang kat sana, kepercayaan dia orang. Bila dia nampak je benda tu, dia dah jadi blank. Kepala dia jadi pening. Dia nak teruskan perjalanan, dia kena lalu benda ni. Dia nak pusing balik, jauh lah sebab dia dah separuh jalan kot. Dia nak pergi kiri kanan lagi tak tahu pergi mana. Kebun gelap kan. Maknanya kiri kanan depan belakang memang gelap. Jadi makin lama dia setengah duk fikir dia nak pergi mana ni, dia nampak susuk tubuh tu semakin jauh dan semakin jauh daripada dia, daripada lampu dia lah. So dia kata, asal susuk tubuh tu dah mula macam menghilang. So dia pun switch balik lampu dia. Dia bukan berani, dia tulis dalam email, waktu ni dia bukan berani, tapi dia tak tahu nak pergi mana, menyebabkan dia terus duduk dekat tengah-tengah jalan. Jadi bila dia switch je ke lampu tinggi, betul, benda ataupun entiti ni tadi daripada tepi, dia dah mula pusing ke arah depan dan mula berjalan semakin jauh dan semakin jauh. Dia cuba cari juga kalau ada kaki yang sedang berjalan. Kotlah orang yang nak takutkan dia kan. Tapi dia kata dia nampak hanya macam kain yang terseret secara perlahan. Tak ada nampak kaki, tak ada nampak apa. So bila benda tu semakin jauh dan kemudian hilang di dalam kegelapan malam ni tadi, dia kata dia tak berani untuk teruskan perjalanan sebab dia confirm akan jumpa dengan benda tu lagi. Sebab benda tu ikut jalan dia. Betul. So dia kata dia ambil keputusan untuk pusing balik ke rumah, tak jadi lepak dengan kawan malam tu. So dia pun pusing lah dia punya handle ni untuk pusing balik. Dan kemudian dia tengok dekat side mirror dia, arah belakang, kot lah kalau ada pokok ke apa. Jadi bila dia pusing tu, dia nampak dekat side mirror ni, part ni yang membuat saya meremang waktu mula-mula saya baca. Sebab dia nampak dekat belakang dia, bentuk entiti tadi tu daripada arah depan tadi dia semakin menjauh kan, tapi daripada arah side mirror ni, dari arah belakang, semakin dekat dengan motor dia. Benda tu berjalan ke arah motor dia. Cuba korang bayangkan. Dan kemudian bila dia nampak je, automatik lah dia kata, tangan dia terus ulas motor dia. Motor dia dah macam bawa dah cara tak betul lah. Sebab jalan kebun kan macam beralun kan. Motor laju, jadi dia tak dapat nak kawal lah motor dia, sampaikan dia jatuh daripada motor dia. Dan kemudian bila dia pandang belakang, dia nampak benda tu masih lagi bergerak menuju ke arah dia. Tapi waktu tu gelap lah. Daripada arah gelap ni keluar, muncul dia semakin dekat. Dia angkat balik motor dia, dia bawa lagi keluar daripada jalan kebun ni, terus sampai ke rumah kawan dia. Waktu dia sampai kat rumah kawan dia, baru dia perasan motor dia pecah-pecah, tangan dia luka-luka. Dan bila kawan dia tanya dekat dia apa yang berlaku, dia tak boleh nak cerita sebab dia terlalu shock pada waktu tu, terlalu terkejut tau. Jadi kawan-kawan dia ambil keputusan untuk hantar dia balik, menaiki motor kawan dia. Kawan dia seorang lagi bawa motor dia, macam tu lah. Mana dia naik berdua, lalu jalan besar balik ke rumah. Jadi bila sampai je dekat rumah dia ni, kawan-kawan dia, papah dia dah macam, yelah, tangan dengan kaki dia sakit kan. Bila dia masuk je ke dalam rumah, and then mak ayah dia tanya kenapa pun dia tak boleh nak jawab, dia tak boleh nak ceritakan pada mulanya. Tapi bila lama kelamaan, malam tu bapak dia bagi dia macam air apa semua kan, air macam mungkin air yang dah dibaca dengan ayat-ayat suci kot. Jadi bila dia minum, semangat dia semakin pulih. Keesokan harinya, dia mulalah cerita dengan parents dia apa yang dia nampak. Dan mulai daripada saat itu, dia dah tak ada lagi lah keluar pada waktu malam. Kebanyakannya dia habiskan masa dekat rumah. Dia ada lepak juga, tapi lepak petang-petang. Kalau lepak malam sekalipun, kawan-kawan dia dah faham dah. Kawan-kawan dia akan datang rumah dia. Depan rumah dia ada macam meja, dia akan lepak dekat depan rumah dia je. Dia takkan keluar naik motor, tak ada dah. Lama juga dia trauma tau dengan situasi macam tu ataupun keadaan tu. Jadi itulah pengalaman seram yang pada saya agak menyeramkan lah. Bukan agak lah, memang menyeramkan pun. Sebab yelah, dia seorang-seorang kan dekat kebun tu. Bayangkan kalau benda tu sampai belakang motor dia, pegang motor dia contoh kan, dia pulang motor tak jalan, lagi masalah. Betul tak? So itulah pengalaman yang dikirimkan oleh Encik Saidun.
Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan berlakunya kepada seorang lagi pengirim kita yang dia ingin gelar diri dia sebagai Ijan, nama panggilan kawan-kawan dia. Ijan ni dia tinggal di Melaka, satu kawasan di Melaka. Cuma kejadian seram ini berlaku sewaktu dia menginap di sebuah resort yang terletak di Cerating. Okay. Pada waktu tu dia dengan kawan-kawan dia masa tempat belajar dulu decide ataupun sepakat untuk pergi hangout lah, keluar beramai-ramai, yang mana bujang lah. Ramai waktu tu, dia kata lebih kurang dalam 6 orang macam tu. Ada yang daripada Kelantan, ada daripada Terengganu, daripada utara, Lembah Kelang lah paling ramai dia kata. 2 orang ke 3 orang daripada Lembah Kelang saja. Bila dia pergi dia ke Cerating, resort ni pun boleh dikatakan resort yang boleh katakan popular lah. Cuma dia tak bagi tahu lah nama, mungkin nak jaga nama baik resort kot. Jadi bila dia sampai je ke sana, dia ambil 3 bilik waktu tu. Satu bilik lebih kurang 2 orang macam tu. Jadi bila dia masuk kat bilik tu memang okey, cantik je, kemas apa semua tip-top lah, kira okey. Dan banyak aktiviti yang diorang nak buat, salah satunya mandi pantai, nak main bola main bola tampar tepi pantai, mandi kolam, nak pergi jalan, banyak benda lah. Tapi kalau dia nak buat dalam satu hari, memang tak boleh lah kan, kena bagi-bagilah. Dia pergi waktu tu 4 hari 3 malam. Pada hari yang pertama okey je, pagi malam waktu dia tidur semua okey. Kejadian seram ini berlaku ataupun kejadian misteri ini berlaku pada malam hari yang kedua. Yang mana pada malam tu dia tidur agak lambat sebab biasalah budak-budak muda kan, cinta monyet, malam mesti akan telefon girlfriend, gayut sampai pukul 12, 1 pagi betul. Jadi bila dia dah call girlfriend dia, dan kemudian bila dia tutup, kawan sebilik dia ni dah tidur. Dia pun pejamkan mata untuk tidur. Bila dia dah tidur, dia tersedar balik sebab dia rasa macam ada satu cahaya daripada tingkap ni menuju ke arah mata dia. Jadi dia macam, apa benda lampu ni kan? Lampu daripada luar lah. Dia buka je mata, dia kata dia nampak ada orang yang berdiri dekat tingkap, menghala keluar tingkap lah, maknanya pandang keluar. So dia pun meraba-raba kawan dia kat sebelah, macam Weh, tengok tu, macam tu kan. Tapi bila dia pegang kat sebelah, kawan dia tak ada. Si Ijan ni cakap. Jadi bila dia pandang, kawan dia tak ada. Dia tengok, ini kawan dia kot. Dia pun panggil lah nama kawan dia tu kan. Nama kawan dia tak yang terkadang dalam email lah. Saya gelar dia Ali lah. Senang Lee. Lee. Dan kawan dia pandang. Kawan dia buat macam diam. Lepas tu dia pandang luar. Kenapa dengan si Ali ni? Dia kata macam tu kan. Dia pun bangun daripada katil dia. Dia pergi ke arah Ali ni. Oi, kau tengok apa? Dia cakap macam tu. Kan aku kata diam. Dia cakap macam tu. Apa pasal dengan kau ni? Cuba kau tengok kat situ. Si Ali ni tunjuk dekat satu ruangan ataupun satu balkoni Jadi dia pun tengok. Sebab kan resort ni ada banyak balkoni, jadi dia terpaksalah perhati satu-satu kan. Bila dia perhati satu-satu, tiba-tiba mata dia terberhenti dekat satu balkoni. Yang mana dia kata, tu ke yang kau tengok? Dia kata macam tu. Ali tu kata, daripada tadi aku perhati, perempuan tu nak lompat ke apa dia cakap macam tu. So si Ali ni tengok juga kan. Lah, sebab dia bukan berdiri dekat balkoni tau. Dia berdiri di atas pagar balkoni. Dia berdiri di atas pagar balkoni seolah-olah nak terjun ke bawah. Dan bilik tu pula tingkat 4. Cuba korang bayangkan, kalau dia jatuh ke bawah apa jadi? Memang patah riuk lah. Kalau tak, memang innalillah lah kan. So bila dia pandang, dia kata, aku rasa dia nak terjun lah. Aku pun rasa benda sama. Sebab daripada tadi aku tengok. Kau kenapa kau berdiri kat tepi ni? Aku sebenarnya nak buka tingkap, nak ambil angin luar. Tiba-tiba aku nampak, ini macam orang nak terjun ni kan. Lepas tu kau bangun. Betul lah. Tengah-tengah dia berbual ni, tiba-tiba perempuan ni yang berdiri dekat atas pagar balkoni ni lompat daripada balkoni ni ke bawah. Lompat daripada balkoni ni ke bawah, jatuh ke bawah, menyebabkan Ijan ni dengan kawan dia bergegas pakai seluar, lari turun ke bawah, pergi kat bahagian resepsionis. Dia kata, bang, saya nampak ada orang terjun. Dia cakap macam tu.
So receptionist ni macam pelik lah. Apa yang terjun? Saya nampak ada orang terjun daripada balkoni tingkat 4, dia kata macam tu. So menyebabkan receptionist ni pegang dia punya walkie-talkie, dia contact lah mungkin pekerja-pekerja yang ada dekat dalam bangunan tu ataupun yang standby ke apa. Diorang pun datang dan kemudian tunjuklah dekat mana tempat mungkin perempuan tu jatuh kan. Dan Encik Ijan ni dengan si Ali ni lah yang tunjuk mana balkoni yang diorang nampak tu. Bila diorang tengok dekat bahagian bawah kan, tak ada apa-apa pun. Tak nampak apa-apa pun dekat bawah tu. Tak ada pun orang jatuh ke apa ke. Takkanlah dia jatuh dari tingkat 4 lepas tu dia boleh bangun pula pergi tempat lain kan. Mestilah patah riuk lah kaki dia. Kalau tak pun mesti meninggal ni tingkat 4 kot. So bila dia orang mencari dekat sekeliling memang tak ada. So orang yang kerja hotel ni tanyalah dia, awak nampak daripada balkoni mana ni? Saya tak nampak pun. Dia kata kan, memanglah dah tak nampak. Tadi kita orang nampak tadi. Lepas tu benda tu dah lompat dah. Dia dah lompat ke bawah dah. Tak tahu kat mana dia. Dia cakap gitu. So pekerja hotel ni macam pandang apa orang kata, macam tak percaya lah kat budak-budak ni. Biar betul dia cakap kan, awak jangan main-main, dia cakap gitu. Betul cik, saya tak tipu. Saya nampak, kawan saya pun nampak. Betul. Si Ijan ni pun jawab lah kan, betul, kita orang nampak ada benda terjun. Lepas tu dia pun tunjuk balkoni mana yang terjun kan. So bila pekerja hotel ni tengok, dia kata okey jom kita pergi receptionist. Dia cakap macam tu. Pergilah ke arah receptionist dan kemudian pekerja hotel ni cakap apalah dekat receptionist ni kan. Receptionist pun tekanlah dekat komputer, tekan. Si Ijan ni tak tahu apa-apa lah dengan Ali ni. Dia diri je lah. Pekerja hotel ni, dia diri dekat depan receptionist ni. Receptionist tengah type-type, tiba receptionist ni pandang dekat Ijan dengan si kawan dia ni ataupun Ali ni kan. Pandang, dia kata, cik, betul ke balkoni yang cik tunjuk dekat kawan saya ni tadi? Dia kata, ya betul, balkoni tu lah kita orang nampak. Sebenarnya balkoni yang cik cakap tadi tu, nombor bilik tu sekarang ni tak ada penghuni pun, tak ada orang. So mana mungkin lah ada orang yang terjun kan. Mungkin cik salah nampak kot, dia cakap. So Ijan ni macam kok kepala tau. Ijan dah pening tau. Serius lah dia kata kan. Okay tak apa lah. Dia tarik si Ali ni. Ali ni macam cubalah nak cakap dekat pekerja hotel ni, memang tadi dia nampak, tapi yelah dah tak ada kan. Dia orang dah cari dah pun dekat bawah tu, memang tak ada apa-apa. Dan pekerja hotel tu pun dah cakap yang bilik tu kosong, memang tak ada orang. So okey lah, tak apalah. Dia orang pun balik ke bilik semula. Mulalah untuk tidur balik lah. Tapi yelah bila dah berlaku kejadian macam tu, memang tak boleh tidur lah, betul tak? Dia akan jadi terfikir-fikir kan. Terfikir-fikir, okey tak apa. Tapi dalam masa dia orang dekat katil ni, dia orang berbual dekat sesama dia orang kan. Betul ke apa yang dia nampak? Sebab dia pun nampak, Ali pun nampak. So macam mana? Bila dia bagi tahu kerja hotel, bilik tu pun tak ada orang, gelap kan. Apa yang dia nampak sampai sekarang lah. Sebenarnya kisah ni nak kata seram pun tak adalah, cuma pada saya agak misteri, betul tak? Dia nampak ada orang terjun daripada satu balkoni jatuh ke bawah, tapi tak ada orang pun dekat bawah, tak ada jenazah ke, tak ada jasad pun dekat bawah tu. Mungkinkah pernah berlaku lah kan, manalah tahu pernah berlaku orang terjun ke, itu just roh yang, bukan roh lah, macam apa, jelmaan, macam gentayangan macam tu lah kan, terjun ke bawah ke, dia pun tak pastilah. Tapi yang jelasnya dia cakap memang dia dengan si Ali ni nampak, si Ijan ni dengan kawan dia ni memang nampak ada orang yang seolah-olah terjun ke bawah. Jadi itulah kisah seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hafizan ataupun Ijan. Kisah seram kita yang ketiga ni pula berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Encik Saleh. Encik Saleh ni dia bagi tahu dia tinggal di Perak, ataupun lebih tepat lagi di Batu Gajah. Dia pula bekerja sebagai peniaga pasar malam. Dan biasanya orang yang kerja ataupun peniaga pasar malam ni balik bukan pukul 11-12 malam lah. Biasanya akan balik mungkin 1-2 pagi macam tu.
Saya pun tak pasti. Dia biasanya pasar malam tu berapa 10 lebih kurang lah, 10 macam tu kan. Mungkin ada kerja-kerja selepas tu, kemas-kemas ke apa semua. Jadi bila balik ke rumah, memang Encik Saleh ni tulis dalam email, paling lewat dia pernah balik pukul 3-4 pagi pun pernah. Tengok pada jarak jugalah kan, daripada rumah dia nak ke pasar malam tu, tapak tu berapa jauh, macam tu lah. Jadi ada satu hari ni yang mana kisah dia agak ringkas lah pada saya, tapi menarik. Yang mana waktu tu dia balik ke rumah, jam waktu tu lebih kurang pukul 1 lebih dekat pukul 2 macam tu. Jadi bila dalam perjalanan dia bawa van tau, dia seorang-seorang je waktu tu. Biasanya isteri dia ada dengan dia, tapi tak ada siapa nak jaga anak dekat rumah. Dia ada seorang anak namanya Salina, umur 6 tahun. Tak ada siapa nak jaga anak dekat rumah, mak mentua dia tak ada. So isteri dia yang jaga. So dia menjaga seorang lah. Dia menjaga seorang. Dan dalam perjalanan naik van ni, dia kata yelah, kawasan Batu Gajah ni yelah boleh kategori macam kawasan bandar atau pekan kan. Jadi bila pukul 1-2 pagi ni memang kereta boleh kira pakai jari lah. Banyak kedai dah tutup, betul lah. Jadi waktu tu dah nak sampai dah ke kawasan rumah dia ni. Dia sedang memandu dalam keadaan mata dia yang penat, ataupun mata dia mengantuk, badan dia yang penat ni. Dia dikejutkan dengan satu entiti seolah-olah melintas jalan. Tapi entiti ni macam seorang budak perempuan yang usianya lebih kurang mungkin 6-7 tahun macam tu. Melintas laju, sup macam tu. Bila dia nampak, automatik kaki dia akan tekan brake. Betul tak? Jadi bila dia dah brake emergency tengah-tengah jalan, kepala dia terus pandang ke sebelah kanan, nak tengok mana budak tadi, ke mana budak ni berlari kan. Tapi yang mengejutkan apabila dia pandang ke sebelah kanan, tak ada. Tak ada orang pun. Tak ada budak ke, tak ada apa ke, tak ada. Menyebabkan Encik Saleh ni pandang kiri kanan. Ya betul, tadi dia nampak ada budak perempuan melintas. Nasib baik dia kata dia sempat break, sebab jalan tu dah nak sampai rumah dia dah pun. Dan tak adalah dia bawa laju pun kan. Jadi sempatlah dia break. So bila dia pandang, dia tengok kiri kanan, tak ada. Masa tu hati dia dah terfikir lah, ini mungkin gangguan makhluk halus kot. Yelah dah pukul berapa pagi kan. So tak apalah, dia teruskan perjalanan. Sampai saja depan rumah, dia pun duduk dekat luar dulu lah. Macam biasalah orang kita kalau terdampak apa-apa atau terkena gangguan, akan duduk luar dulu kan. Jadi dia duduk luar dulu lebih kurang 10 minit, 15 minit macam tu. Bila dia dah rasa okey, baru dia basuh kaki dan kemudian berjalan menuju ke pintu rumah dia. Dia buka grill, dia buka pintu kayu dia, dia pun masuk. Assalamualaikum. Rumah dia gelap lah, dan mungkin anak dengan isteri dia dah tidur. Dia pun bila dia buka je pintu, dia tutup, dan kemudian dia pandang ke arah macam satu meja makan. Meja makan ni dekat dengan satu lorong untuk masuk ke bilik-bilik. Encik Saleh ni nampak, waktu dia buka pintu tadi dia tak nampak tau. Dia tak nampak. Tapi waktu dia pusing, dia dah tutup pintu, dia pusing, dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang usianya mungkin lebih kurang anak dia. Dan pada mulanya dia ingat tu anak dia, si Salina ni. Susuk tubuh ni tadi berlari daripada meja makan ni, berlari masuk ke bilik anak dia. Bila Cik Saleh dia nampak, mula-mula dia tak seram tau. Dia macam anak aku tak tidur lagi, dah pukul berapa dah ni. Dia terfikir macam tu. So dia pun jalan pergi dekat bilik anak dia. Pintu bilik anak dia terbuka. Jadi bila dia pergi ke sampai pintu bilik anak dia gelap. So dia buka lampu. Dia buka je lampu, tak ada orang dalam bilik tu. Anak dia pun tak ada. Waktu ni dia kata bila dia pandang tak ada kan. Ya betul. Dia pun tengok belakang pintu, tengok dalam lemari, memang tak ada. Bawah katil, sebab bilik anak dia ada satu katil bujang. Dia tengok bawah katil dipenuhi dengan barang tau. Jadi tak mungkinlah anak dia boleh menyorok bawah tu kan. Dan untuk apa anak dia menyorok, betul? So bila dia dah tengok dalam bilik dia, memang tak ada orang. Bilik dia pula lah. Bilik anak dia memang tak ada orang. Dia pun keluar balik, tutup lampu, dan kemudian dia cari anak dia mana. Dia jalan pergi dekat bilik dia buka je pintu bilik dia nak tanyalah isteri dia, mana anak dia kan.
Rupanya waktu dia buka pintu, dia nampak dalam bilik dia ada isteri dia dengan anak dia. Mungkin anak dia takut tidur seorang kot. So isteri dia teman lah, tidur dengan mak dia. So bila Encik Saleh nampak, terkejut dia. Dia rasa macam, habis apa yang aku nampak tadi daripada meja makan berlari masuk bilik anak aku tadi. Macam tu tau. So dia kata okey lah, tak apalah. Isteri dia pun dah tidur nyenyak kan, dia malah nak kacau. Dia ambil tuala, dia mandi. Dan kemudian lepas mandi, dia solat. Dan kemudian dia masuk bilik, dia tidur. Malam tu memang tak ada gangguan apa-apa lagi lah. Itu je gangguan dia. Gangguan yang berlaku pada Cik Saleh ni. Yang mana yang pertama, perempuan melintas jalan. Dan kemudian dekat rumah dia nampak ada satu budak perempuan seolah-olah berdiri dekat tepi meja makan, berlari masuk bilik anak dia. Tapi yang peliknya, dia kata waktu dia nak masuk pintu, dia buka je pintu, memang dia nampak dah meja makan tu. Dan dia tak nampak pun ada budak perempuan ke apa, tak ada. Bila dia pusing, bila kita nak tutup pintu kan, kita pusing kan, kita tutup pintu, kunci semua. Dia pusing balik, baru dia nampak susuk tubuh tu. Dan dia terfikir sampai sekarang, adakah susuk tubuh yang dia nampak dalam rumah tu sama dengan susuk tubuh yang melintas jalan tu? Benda tu ikut dia balik rumah ke ataupun macam mana? Dia pun tak pastilah. Sebelum dia balik, sebab tu dia kat pasar malam ke apa, dia kata memang tak ada benda-benda pelik-pelik pun. Cuma tak tahu kenapa waktu dalam perjalanan balik dengan kat rumah ni, dia ternampak ada terlibat budak perempuan ni. Tapi pada dia, waktu dia nampak je dalam bilik anak dia dah tak ada orang, part tu lah yang dia rasa sangat takut lah, seram lah kan. Tadi aku nampak betul-betul perempuan ni masuk dalam bilik anak aku. Tapi bila dia masuk, dia check apa semua, tak ada. So kisah ni juga agak misteri. Pada saya lah agak misteri. Dia tak adalah macam kisah yang pertama tadi kan, dia macam dia dikejar oleh sesuatu. Itu kita rasa macam, ini macam misteri, mendatangkan tanda tanya pada kita. Apa tu? Confirm lah bukan orang, betul lah. Jadi itulah kisah seram yang dikirimkan oleh Encik Saleh. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Sebuah suasana yang gembira, berubah menjadi cemas dek kerana mencari seorang kanak-kanak yang tidak dijumpai. Kisah ini dikongsikan oleh seorang pengirim kita yang bernama Najiha. Kisah ni berlaku kepada anak dia. Yang mana anak dia lah yang tak jumpa tu. Nama anak dia tak nyatakan dalam email lah. Jadi saya gelar dia sebagai Siti lah. So Najiha ni pada waktu tu dia pergi ke sebuah acara makan-makan ataupun rumah terbuka yang dianjurkan oleh kakak dia. Ramailah adik-beradik yang datang. Tapi makan-makan ni bukan untuk orang luar untuk adik-beradik je. Maknanya adik-beradik dia, mungkin mak ayah dia datang kan, saudara mara yang mungkin pakcik-pakcik datang lah kot. Jadi dia orang datang ni bermula seawal pukul 6 petang. 6 petang makan. Jadi bila dah pukul 9 malam, dah ramai yang beransur lah untuk balik. Jadi yang tinggal di rumah ni hanyalah adik-beradik Najiha ni je. Bila dah berkumpul adik-beradik, macam kita tahu lah kan, mak-mak akan duduk satu tempat membawang, dan bapak-bapak akan duduk satu tempat berbual lah, macam tu kan. Lepas tu anak-anak mesti akan main lari-lari ke apa ke macam tu. Lepas tu si Najiha ni berbual dengan adik-beradik dia ni. Waktu tu jam dia tak tahu pukul berapa. Bual. Tiba-tiba tengah dia berbual dengan adik-beradik dia ni, salah seorang daripada anak saudara dia datang. Anak kakak dia. Yang mana anak kakak dia ni dah besar jugalah. Mungkin umur dalam 10-11 tahun mungkin. Anak dia ni datang, anak saudara dia ni datang. Lepas tu tanya dekat si Najiha ni, Cik Siti nampak Siti tak? Dia kata macam tu. So Najiha dia kata, tak tahu, bukan main dengan akak ke tadi? Tak tahulah, kakak cari tak ada. Tak ada? Korang main apa sampai tak ada ni? Cakap macam tu. Kita orang main sembunyi-sembunyi. Semua dah jumpa, tapi Siti je tak jumpa lagi. Dia cakap macam tu. So yang mak-mak dah gelak-gelak tau. Pergilah cari betul-betul, ada tu menyorok kat mana-mana tu.
Okey, anak saudara dia pun beredar lah daripada tempat dia orang berbual ni. Dia orang pun cari. Yang mak-mak ni tak tahu lagi tau. Dia pun berbual. Sampailah jam waktu tu, masa ni si Najihah ni tahu jam pukul 11 malam. Waktu tu dia dah nak balik. Korang bayangkan dia dah nak balik dah ni. So bila nak balik mesti dah panggil suami, panggil anak kan. Dia panggil Siti. Anak-anak saudara dia semua pandang tau dekat Najihah ni. Lepas tu dia tanyalah dekat anak saudara dia, mana Siti? Siti tak ada, daripada tadi kita orang cari tak ada. Masa ni Najihah ni dah pelik tau. Ya betul. Daripada anak saudara dia tanya tadi tu, sampailah dia dah nak balik tu, dekat sejam lebih kot. Takkan tak jumpa anak dia. Kat situ Najihah ni panggil kakak-kakak dia kan. Nampak Siti tak? Dia kata, tak nampak, bukan main dengan budak-budak ni ke? Alamak, dia pun pergi luar, dia panggil suami dia. Bang, kejap bang. Bang, tengokkan dekat luar ni ada tak? Siti menyorok, dia cakap macam tu. Menyorok kenapa pula? Tadi dia main sembunyi-sembunyi dengan budak-budak ni. Lepas tu hilang, entah mana tadi. Awak jangan main-main, dah pukul berapa ni kan? Takkan main sembunyi-sembunyi lagi. Okey, tak apa, abang cari. Suami dia bagi tahu pada saudara mara lelaki lah yang lain kat luar ni, cari dekat bahagian luar. Yang Najihah ni pula dengan kakak-kakak dia cari kat dalam rumah. Semua tempat dah selongkar. Sampai ke tempat yang tak mungkin sembunyi pun selongkar. Bayangkan, dalam mesin basuh yang boleh muat budak lah, bawah katil apa semua kan, memang tak ada. Sampai jam menunjukkan pukul 1 pagi. Berapa jam kat situ? Sampaikan dia orang dah fed up, ataupun dia orang dah, bukan fed up lah, orang kata apa, give up lah, sebab dah cari satu rumah memang tak ada. Diorang pun berkumpul dekat hall. Duduk dekat hall ni, Najihah ni dah menangis dah. Anak dia mana kan. Dah tak jumpa, berjam cari tak jumpa. Yang suami dia tenangkan dia. Yang kakak-kakak dia ni tanya dekat anak dia, tadi main nyorok macam mana? Dekat mana je main kan? Kita orang main dekat sini nyorok, dekat bawah, dekat atas kata. Dekat atas tadi dah cari dah. Tanya, berbual sama dia orang. Dah, semua lemari, semua bawah katil semua dah tengok. Memang tak ada. Dan tengah-tengah dia orang berbual ni, tiba-tiba si Siti ni tak tahu datang daripada mana, turun daripada tangga. Turun tangga daripada atas. Menyebabkan semua pandang ke tangga dalam keadaan yang confused tau. Siti daripada mana? Dia cakap macam tu. Siti kat atas, tak ada orang cari Siti pun. Dia cakap macam tu. Waktu ni Najihah ni terus lari dapatkan anak dia, peluk anak dia. Berjam cari tak jumpa. Bayangkan. Lepas tu bila dia dah peluk anak dia apa semua, dia marah juga anak dia lah. Kenapa nyorok lama sangat? Dia kata macam tu. Anak dia kata, lama ke? Dia tunggu orang cari dia lah. Yelah, main sembunyi-sembunyi, carilah sampai jumpa kan. Tapi bila tak ada orang cari dia, lala dia keluar sendiri. Lepas tu bila tanya sebenarnya nyorok dekat mana, dia cakap dia nyorok dekat lemari, dalam lemari baju anak saudara dia ataupun anak kakak dia ni, dekat bilik nombor 2 lah, dekat atas. Dan dia orang semua macam pelik tau, pandang sama sendiri sebab dia orang dah cari semua lemari, dia orang dah buka. Sampaikan laci pun buka, laci tak mungkin menyorok pun dia orang buka juga. Ini Najihah tulis dekat dalam email. Jadi bila dia dah jumpa, barulah semua beransur balik. Termasuklah Najihah ni balik juga ke rumah. Sampai rumah lambat lah, dekat pukul berapa pagi pun sampai rumah sebab cari anak dia je. Lepas tu anak dia tidur, dia pun baring, dia rasa macam bersyukur lah sebab dia jumpa anak dia balik. Selepas daripada kejadian tu, dia tanya anak dia, sebenarnya apa yang berlaku? So anak dia pun cerita, waktu anak saudara ataupun sepupu dia ni kira 1, 2, 3, dia lari naik atas. Dia nak sembunyi kat mana dia tak tahu. Dia nampak lemari, dia masuk dalam lemari, di sebalik baju-baju. Jadi waktu dia tengah sembunyi, dia diam ni. Lepas tu dia dengar ada suara sepupu dia ni masuk dalam bilik tau. Ini anak dia cerita. Najihah ni kata budak-budak tak pandai menipu betul. Jadi ini cerita daripada anak dia, yang mana dia dengar sepupu dia tu masuk bilik cari Siti, cari bawah katil apa semua kan. Tiba-tiba mulut anak dia kena tutup dengan satu tangan dah. Tutup. Lepas tu bila anak dia pandang,
ada satu kakak lah, mungkin kakak ke, dia gelarkan dalam tu kakak tu tutup mulut Siti. Lepas tu kakak tu kata macam tu. Jadi Siti ni diam je lah. Siti ni rasa mungkin tu sepupu dia lah kot. Dia rasa macam tu, mana lagi tahu kan, sebab dalam lemari tu gelap. Jadi Siti ni diam je. Siti cakap anak kakak dia tu ataupun sepupu dia ni dah buka lemari dah cari-cari dalam lemari, tapi tak nampak Siti. Dia cakap macam tu. So dia rasa macam dia menang lah. Yelah, kalau kita main sembunyi, orang tak jumpa kita menang lah kan. Jadi bila sepupu dia tutup balik, semua cari apa semua, jadi lama dia duduk dalam tu kan, tak jumpa-jumpa pun, tak ada orang cari dia pun kan. Lepas tu dia pandang dekat kakak tu, dia kata dah lah dia nak keluar. Entiti yang entah tak tahulah siapa dalam lemari tu pegang tangan anak dia. Lepas tu dia siap cakap dekat anak si Najiha ni, Siti jangan keluar, dia kata, duduk je dalam ni. Orang tak jumpa Siti, dia kata macam tu. Orang bayangkan. And then Siti ni dah takut tau, bila dah lama sangat duduk dalam lemari gelap ni. Dan kemudian dia lari juga, dia keluar daripada lemari ni tu, yang dia turun tu. Dan kemudian barulah jumpa. Najiha ni jumpa dengan kakak-kakak dia, tanya apa semua anak-anak kakak dia kan, ada ke yang menyorok dalam lemari sekali dengan dia orang, ataupun sekali dengan anak dia si Siti ni. Tak ada seorang sembunyi dekat dalam tu. So kesimpulannya ataupun tanda tanyanya sekarang ni, siapa yang ada dekat dalam lemari tu dengan si Siti ni? Tu dia. Itulah, betul jugalah orang tua-tua kata kan, malam-malam jangan main sembunyi-sembunyi. Dulu kecil-kecil kita selalu dengar lah, tapi kita buat endah tak endah je kan. Ada yang kata kena sorok dengan hantu. Itulah kan, tak payahlah sebut kan, ucap pula kan. Kena sorok dengan hantu tu lah, apalah. Tapi ini dah berlaku pada anak si Najiha ni, yang mana benda tu suruh diam sambil tutup mulut anak dia. Dan yang peliknya, sepupu dia buka cari-cari dalam lemari, tak ada. Sepupu dia tutup balik. Takkan sepupu dia tak nampak? Betul tak? Maknanya adakah sepupu dia yang tak nampak, atau mata sepupu dia yang telah pun ditutup oleh sesuatu? Kisah ni agak panjang lah, minta maaf lah. Tapi pada saya menarik. Pada awalnya saya baca email ni, okey, hilang pergi mana ni, kena colik kan. Tapi bila bawah, bila dengar cerita daripada anak dia sendiri, anak dia cerita dekat mak dia apa semua, boleh tahan cakap kan. Siap tak bagi keluar, korang bayangkan. Kalau Siti terus duduk dalam lemari tu, apa jadi? Tak tahulah kan. Jadi itulah kisah seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Najiha. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya story ke anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan Sembang Kopi, bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana baru sampai pun, seperti saya cakap awal tadi, selamat datang saya ucapkan. Dan sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya story ke anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas. Mohon maaf jika suara saya macam tak berapa okey ke apa kan, sengau ke. Saya sesama dah elok dah. Lepas tu datang balik, saya pun tak tahu kenapa. Mungkin cuaca lah kot. Sebab baru ni dah okey dah, semua apa semua dah okey. Dan sekarang datang balik semua dengan batuk apa semua. Swab test dah buat, okey je, tak ada apa pun. Mungkin lah cuaca panas kot Lepas tu minum air batu tak habis-habis lah. So kita jumpa lagi lah di video yang akan datang. Jaga diri anda baik-baik.
Pastikan anda dalam situasi yang selamat sentiasa. Hati-hati ketika memandu jika anda memandu ke mana-mana. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya. Habis.